Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Sihat nah? Sihat-sihat Alhamdulillah Ustaz. Okey, alhamdulillah. Baik, kita mula nah. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi secara live bersama dengan saya dan Amali untuk menyambung kembali ulang kaji ataupun muzakarah buku ni, Panduan Membaca Al-Quran. Baik, jadi pagi ni kita sambung ke surat apa ni? Muka surat 26. Tak silap saya. 26. 26. Ya. Jadi Sin muzakarah Sattah. kita ni apa dia? Sin Sattah tajuk dia. Surat 26 kan? Ya. Okey, jadi dalam muzakarah kita ni ada hari Ahad sampai Khamis lah, Min lah. Hari Jumaat tak tu kita cuti lah, kita relax. Sebab dia ada benda lah, banyak lagi hal lain kan nak ni ke lah. Okey. Muka surat 26 kan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk hari ni adalah Sin Sattah. Baik, Sattah ni salah satu tajuk dalam yang terdapat dalam bacaan gharib ataupun bacaan khusus yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang mana saya rasa ramai lagi yang tak tahu ni. Ramai lagi yang tak tahu. Baik, kita baca bawah. Apa dia Sattah tu? Baik, Sattah dia kata, baik, ini video nampak clear ke? Nampak kelabu-kelabu je nak? Okey Ustaz, hari ni clear. Ini clear lah. Kemarin kelabu lah. Hari ni clear. Kemarin kelabu. Kemarin pakai handphone apa? Vivo. Hari ni pakai iPhone. Mungkin pasal asyik mahal sikit kot. Vivo tak apa nak clear lah. Okey, tak apa. Kita lepas ni insyaAllah kita cuba guna iPhone juga insyaAllah. Baik, Sattah dia kata iaitu berhenti sekejap tanpa bernafas. Sekali lagi kita ulang. Benda ni kena ulang banyak kali baru kita nampak faham. Sekali lalu dia tak apa nak jelaskan. Sattah tu bahasa Arab. Apa dia maksud Sattah? Iaitu berhenti sekejap. Berhenti sekejap tu kena tambah sikit, kena tulis sikit. Berhenti sekejap sekadar 2 harakat. Itu kena tambah lagi ya. Berhenti sekejap sekadar 2 harakat tanpa bernafas. Okey. Yang tu dia punya inilah Sattah lah. Kalau kefahamannya, berhenti sekejap suara. Berhenti suara sekejap. Yang kata berhenti tu suara tu. Tapi berhenti sekejap berhenti apa kan? Tak faham tak? Berhenti suara sekejap. Suara tu berhenti sat. Tu cakap bahasa Kedah kan. Suara tu berhenti sat. Sekadar 2 harakat. Tanpa bernafas maksudnya tanpa mengambil nafas yang baru. Berhenti nafas tu, lepas tu mula balik menggunakan nafas yang sama. Itu maksud dia. Yang kita berhenti tu adalah suara, bukan nafas. Nafas tak berhenti. Tak kata nafas berhenti tak. Kalau nafas berhenti nak mula pula yang tu panggil waqaf. Itu waqaf. Waqaf ni berhenti nafas dan suara dan berniat nak sambung kembali. Itu waqaf. Kalau Sattah berhenti itu suara, nafas tak berhenti. Nafas guna nafas yang sama. Sambung balik lagi pun guna nafas yang sama juga. Itu maksud Sattah. Yang kita berhenti sekadar 2 harakat itu adalah berhenti suara sekejap. Tanpa bernafas maksudnya tanpa mengambil nafas yang baru. Faham kan? Okey. Maksudnya sekali nafas je lah Ustaz. Ya, nafas yang sama. Baik. Diwajibkan baca dengan Sattah. Sattah tadilah kita faham tadi. Diwajibkan baca dengan Sattah pada 4 tempat. Pada 4 tempat iaitu surah yang pertama Al-Kahfi. Sattah tu di akhir ayat yang pertama tu. Kalau kita nak sambung dengan ayat yang kedua lah. Tu pun kalau nafas kita panjang. Kalau nafas pendek tu berhentilah. Tapi nak abang kata hukum di situ. Sebab ada juga manusia yang nafas panjang. Sebab tu. Kalau kena mengaji bab ni, takut lagi dia pergi sambung kot dah kan.
Dia sambung dia kena baca dengan saktah. Tapi kebiasaan kita baca waqaf lah, pasal panjang lah ayat pertama tu. Surah Al-Kahfi tu. Yang kedua surah Yasin ada. Sekejap lagi kita akan tengok dalam ni ada. Yang ketiga surah Al-Qiyamah. Yang keempat surah Al-Mutaffifin. Dalam tu ada saktah, hukum saktah. Dan diharuskan pada surah Al-Haqqah, diharuskan. Pada surah Al-Haqqah diharuskan. Yang lain tu apa? Wajib. Haruskah wajib? Wajib. Dalam surah Al-Haqqah tu, Al-Haqqah tu diharuskan. Okey, itu maksud saktah. Okey, kita tengok pada yang pertama surah mana? Surah Al-Kahfi Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Baik. Surah Al-Kahfi di manakah tempat saktah? Di akhir tu, nampak tak? Ain wajah tu. Akhir ayat yang pertama ain wajah tu. Mana nak tahu kot hari tu kita nak ubah style sikit. Lalunya kita waqaf di sini kan. Tapi hari tu kita nak ubah style sikit, kita nak pergi sambung dengan ayat yang kedua ni. Bolehkah sambung terus macam tu? Tak, dia kena baca sambung tu dengan bacaan saktah. Contoh kita cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman tu. Nampak tak cara sambung dah? Berhenti sat pada ain wajah. Berhenti tu suara dah. Yang berhenti tu suara, berhenti sat sekadar 2 rakaat. Kemudian kita sambung dengan ayat yang kedua ni menggunakan nafas yang sama. Menggunakan nafas yang sama. Maksudnya jangan nafas tu jangan berhenti ya. Yang berhenti itu adalah suara. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Terus sambung. Boleh faham kan? Okey, cuba admin tengok. Kalau ai masuk sampai dekat ni dah lah, jangan habis. Tengok ni. Okey, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Berhenti. Dah nak cerita kata, ni hukum ni, saktah ni. Ada sin kecil, nampak dia ada tanda sin kecil lah. Tanda sin kecil kan. Kalau kita nak sambung, maka kita kena berhentikan suara sekejap tanpa mengambil nafas yang baru. Suara tu berhenti sekejap dalam mana? Sekadar 2 harakah. Tu Kak Fazah kata jangan curi nafas. Kak Fazah ada komen lah. Okey, jangan curi nafas betul. Guna nafas yang sama. Berhenti suara sahaja nah. Nafas jangan duk curi. Guna nafas yang sama. Sambung pada ayat yang kedua ni nafas yang sama. Itu maksud saktah pada surah Al-Kahfi. Kemudian dalam surah Yasin. Surah Yasin. Kita duk baca setiap minggu tambah pula musim luar ni, musim Covid ni, malam lagi kita nak baca pula Yasin. Tapi adakah kita reti hukum ni? Ni hukum apa ni? Saktah, sin kecil ni. Saktah. Kita reti ke tak reti? Cuba kita tanya pada diri kita. Kita belajar ke tak lagi bab saktah ni? Jadi kalau tak reti tu kena belajar. Apakah maksud saktah? Saktah maksudnya memberhentikan suara sekejap sekadar 2 harakah tanpa mengambil nafas yang baru. Baik, di sini ni pada sin kecil ni kita berhenti di sini. Berhenti suara sekejap. Lepas tu kita mula pula haza ni di sini dengan nafas yang sama. Dengan nafas yang sama. Okey, kita cuba baca. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Okey, cuba. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. Dekat tu tak apa lah. Tu kalau letih lah kan. Jadi kita nafas ni pun main peranan jugalah. Kita tengoklah kalau ayat panjang kita kena laju sikit. Kalau slow-slow memang letih lah. Letih. Saya pun letih. Jadi nak abang kata di sinilah hukum saktah. Kita berhenti suara sekejap sekadar 2 harakah. Kemudian kita sambung pula kalimah selepas dia tu
menggunakan nafas yang sama. Jangan duk curi nafas. Tu kata Kak Faziah lah. Okey, betul tu. Terima kasih. Kak Faziah. Kak Faziah esok jangan lupa lah Kak Faziah, hari Jumaat dan hari Sabtu. Pukul 7 pagi kita talaki. InsyaAllah. Talaki menggunakan Google Map. Okey. Seterusnya dalam surah apa ni? Dalam surah Al-Qiyamah. Surah Qiyamah ayat apa ni? Ayat 26 hingga 27. Baik, di sini ayat 27 lah ada bacaan saktah, iaitu ada tanda sin kecil tu. Maka bacaan dia macam tadilah. Berhentikan suara sekejap, sekadar 2 harakah tanpa mengambil nafas yang baru. Okey, kita cuba baca. Wa qila man raqa. Okey. Wa qila man raqa. Ni raqa. Ni lambat tu. Wa qila man raqa. Dia kena cepat. Raq. Wa qila man raq. Kuat sikit. Raqa. Raq. Wa qila man raq. Qa tu. Okey, boleh lah tu. Kalau tak bunyi tu tak boleh lah. Kalau bunyi tu tak apalah. Cuma kena kemas sikit lah. Okey, jadi di sinilah man. Pada perkataan man ni ada sin. Jadi kita berhentikan suara kita sekejap tanpa mengambil nafas yang baru. Okey. Baik. Seterusnya ayat surah Al-Mutaffifin. Ayat 14 ada juga pada perkataan ni bal. Nampak tak? Ada sin kecil. Jadi kita berhenti suara di situ 2 harakat. Kemudian kita sambung pada ra tu dengan nafas yang sama. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Cuba. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey lah. Jadi kita berhenti suara tu sekejap. Lepas tu kita sambung guna nafas yang sama. Okey, yang ni pula dalam surah Haqqah. Yang ni diharuskan. Dia kata tadi kan. Dan diharuskan pada surah Al-Haqqah. Yang ni diharuskan. Diharuskan kita baca dengan saktah. Dibolehkan lah. Maksudnya diharuskan tu dibolehkan. Tapi kalau rasa payah, kita berhenti. Tak apa. Okey, kita cuba baca dengan berhenti dulu. Anni maliyah. Tu berhenti. Halaka anni sultaniyah. Tu bacaan waqaf, berhenti. Waqaf ni apa? Waqaf ni kita berhenti suara, berhenti nafas. Dengan niat nak sambung kembali bacaan. Tu waqaf. Okey, kita cuba baca dengan saktah pula yang diharuskan tu. Okey, maknanya kita berhenti pada liyah ni, berhenti suara sekejap, kemudian kita sambung halakah ni dengan nafas yang sama lah. Okey, cuba. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Cuba. Mali. Ma aghna anni maliyah. Aghna. Sebut je lah. Aghna. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Okey, nampak ke cara nak saktah tu macam mana? Faham Faham lah? Okey, alhamdulillah. Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, jangan lupa sekali lagi saya ulang. Saktah iaitu berhenti sekejap tanpa bernafas. Berhenti di situ adalah berhenti suara. Berhenti suara sekejap sekadar 2 harakah tanpa bernafas, iaitu tanpa mengambil nafas yang baru. Yang berhenti itu hanyalah suara, nafas tidak berhenti. Sambung bacaan menggunakan nafas yang sama. Diwajibkan baca
baca dengan saktah ini pada 4 tempat, iaitu yang pertama surah Al-Kahfi, Yasin, Qiyamah, Al-Qiyamah dan Mutaffifin. Yang ni semua 4 surah ni diwajibkanlah dan diharuskan baca dengan saktah itu pada surah Al-Haqqah. Yang tu kena ingat lah. Kena ingat. Dia kata wajib pula sini. Dia kata wajib, ni sunat, ni harus. Hak wajibnya surah Mutaffifin, Qiyamah dan Yasin dan apa ni Kahfi. Yang tu wajib. Kahfi tu pun wajib lah. Tapi kalau nak sambung lah. Kalau tak mau sambung, tak apalah, wakaf lah senang. Okey. Tapi mana nak tahu dia nak ubah style. Okey, baik. Kemudian seterusnya muka surat sebelah, yang ni dikatakan bacaan apa ni? Bacaan naqal. Bacaan naqal, iaitu termasuk juga dalam apa ni, dalam apa? Dalam tajuk bacaan khusus, bacaan gharib, bacaan yang pelik-pelik yang terdapat di dalam Al-Quran. Pelik tu nampak kasar kan? Bacaan khusus lah, bacaan khusus. Bacaan khusus yang terdapat di dalam Al-Quran yang mesti kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita baca jadi salah. Bacaan kita pasti salah. Contohnya di sini ada, kalau kita tak mengaji, kita akan baca bi'sal ismu. Tu orang tak mengaji. Bi'sal ismu. Itu bacaan orang tak mengaji. Kalau orang mengaji, dia akan baca bi'sal ismu. Depa pelik, depa bacanya ni. Tanya Ham mengaji ke tak? Kalau Ham mengaji, dia takkan pelik. Yang pelik tu orang tak mengaji lah. Dia rasa pelik. Dia kata awak tak baca bi'sal ismu. Kata keadaan ni hukum naqal, pindah baris. Pindah baris. Yang mana baris ni, baris hamzah wasal ni dipindahkan ke bawah lam. Asal i ni ismu ni, baris kasrah ni bawah hamzah wasal ni. Nampak tak? Bawah hamzah wasal, kemudian dipindahkan baris kasrah yang apa di bawah hamzah wasal itu dipindahkan ke lam, ke bawah lam. Jadi bi'salismu lah. Faham tak? Kemudian hamzah wasal tu dibuang lah. Dua hamzah wasal itu dibuang. Satu depan ni, satu ni, lepas lam ni. Dibuang, dua hamzah wasal tu dibuang. Tinggallah lam, sin dengan mim. Baris tu duduk di bawah lam. Sebab tu dibaca lismu. Kalau ikut orang hak tak erti, dia baca bi'sal ismu lah. Itu bacaan asal lah. Tapi di sini hukum dia naqal. Bacaan naqal maksudnya bacaan pindah baris. Pindah baris hamzah wasal kepada lam. Dan hamzah wasal itu dibuang. Maka jadilah bi'sal ismu. Naqal maksudnya pindah baris. Kalau nak lebih jelas kena tulis dekat whiteboard lah. Di sini nak tulis berapa payah kan pasal ayat Quran ni. Kalau ada whiteboard ni boleh. Saya pun terlupa kalau ada whiteboard kecil tu boleh tulis sini kan. Tapi boleh faham kot saya tunjuk ni. Okey, sekali lagi saya ulang. Di sini kataan bi'sal ismu ni berada di bawah tajuk naqal. Naqal ni salah satu tajuk di bawah bacaan gharib, bacaan yang khusus yang terdapat di dalam Al-Quran yang mesti kita kena pelajari. Baik, yang kata naqal tu apa dia? Pindah baris. Nampak tak baris ni? Nampak tak baris kasrah ni? Jadi baris kasrah ni yang siapa? Yang lam kan, yang hamzah wasal ni meh. Yang hamzah wasal. Hamzah wasal, yang hamzah wasal ni ada mudhar ni bukan ni. Ni ada depan ni. Asal dia kasrah ni di bawah hamzah wasal ni. Kemudian dipindahkan ke bawah lam. Kemudian hamzah wasal dua ni dibuang. Maka dibacalah dengan bi'salismu. Jadi ni bacaan naqal lagi, bacaan naqal. Jangan dak baca bi'sal ismu. Kalau bi'sal ismu maknanya kita tak mengaji lagi, kita tak erti lagi. Bila kita ada ngaji kita kena baca macam ni, bi'salismu. Okey, kita tengok ke bawah tu. Okey, dia kata kalimah al-ismu. Kalimah al-ismu dimulakan. Maksudnya kalau kita nak mula dengan dia, nak mula macam mana tu? Dengan dua cara. Nak baca al-ismu pun boleh, nak baca lismu pun boleh. Kalau kita nak mula pada perkataan al-ismu. Faham tak? Tu okey. Sinilah contoh dia, sinilah. Ada dah. Ni. Nampak tak? Dalam surah Al-Hujurat ayat sebelah ni. Bi'sal ismu tu kan? Ni pada perkataan al-ismu ni, kalau kita nak mula pada al-ismu ni, nak mula sini. Nak mula pada al-ismu ni dia boleh dua cara.
Nak baca alismu pun boleh. Nak baca lismu pun boleh. Boleh tak? Cuma yang tak bolehnya al-ismul. Tu tak boleh Jangan ada baca al-ismul. Salah. Nah. Yang betul dia ada dua cara. Nak baca alismul pun boleh. Nak baca lismul pun boleh. Boleh tak? Jangan baca al-ismul. Itu orang tak mengaji dah. Itu orang tak mengaji. Tapi kita nak kata naqah ni mula daripada sini lah. Mula daripada sini. Maka di sini kita kena buang hamzah wasal. Dua ni hamzah wasal ni dibuang. Baris hamzah wasal ni dipindahkan ke bawah lam. Jadi bi'salismul. Boleh tak? Okey, kita cuba baca. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Cuba. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Okey, kita cuba baca mula daripada sini pula. Alismul fusuqu ba'dal iman. Cuba. Alismul fusuqu ba'dal iman. Ataupun satu cara lagi. Lismul fusuqu ba'dal iman. Cuba. Lismul fusuqu ba'dal iman. Itu adalah bacaan gharib yang terdapat pada surah Al-Hujurat. Pada perkataan ni lah. Bi'sal ismu ni. Kalau orang tak mengaji mesti salah ni. Betul tak? Mesti salah. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Ni bacaan apa ni? Naqal lah. Di sini dipanggil bacaan naqal. Okey. Okey, boleh lagi? Imi? Boleh lagi ya? Boleh lagi. Penting lah. Buku ni penting ni. Pelajaran ni. Baik. Yang ni satu lagi. Baik. Tengok tajuk di atas. Ma'an. Baik. Bila kita waqaf, dia jadi ma'a. Okey, kita tengok bawah. Dia kata setiap hamzah. Tengok dia lah. Setiap hamzah fathatain, iaitu hamzah baris dua di atas, diwaqafkan. Maksudnya bila kita waqaf pada hamzah yang fathatain dengan dua harakah. Dengan dua harakah. Sebagai mat apa ni? Mat iwad. Bila kita waqaf pada hamzah fathatain sahajalah, bukan kasratain, bukan dhammatain. Khusus kepada hamzah yang fathatain sahaja. Bila kita waqaf dia jadi mat iwad. Kena waqaf dengan dua harakah. Contoh dia bawah ni. Insya'a. Kena waqaf dengan dua harakah. Jangan waqaf dengan sukun. Ramai yang orang waqaf dengan sukun. Insya' salah. Siapa waqaf dengan sukun salah. Faham tak? Sebab di sini hamzah ni fathatain. Dia kena waqaf dengan mat iwad. Dua harakah. Insya'a. Tu macam mana pelajar saya kanak-kanak tu lah. Bukan kata sekali dua, banyak kali lah kita dah bab. Waqaf dua harakat. Waqaf dua harakat. Tapi bila baca waqaf dengan sukun tu, sebab dia pun tak ingat. Jadi kena ingat lah. Untuk hamzah fathatain saja. Sekali lagi. Setiap hamzah fathatain, baris fathatain, baris dua di atas. Di sinilah. Diwaqafkan. Yakni bila baca waqaf, bila kita berhenti dia pada dia dengan dua harakat. Dengan dua harakat, dua gerakan jari lah. Sebagai mat iwad. Sebagai mat iwad. Asal dia ada alif lah. Asal dia belakang ni ada alif. Asal dia. Tetapi ulama hazaf, ulama buang. Bila ulama buang tak ada lah alif belakang ni. Selalunya kalau mat iwad dia ada alif belakang ni. Tapi ulama hazaf buang. Sebab apa tu? Sebab apa tu kena tanya ulama lah. Tanya saya pun tak tahu. Sebab apa dibuang kan? Jadi asal dia ada alif belakang ni, mat iwad. Jadi bila kita jumpa hamzah yang baris atas dia fathatain, bila kita waqaf dia jadi dua harakat. Ni. Jangan waqaf dengan sukun. Tapi ramai yang waqaf dengan sukun, tu yang salah. Okey, kita cuba baca tengok. Yang pertama surah An-Nisa
Dia banyaklah surah tapi dia ambil yang antara dia. Yang pertama surah An-Nisa ayat 43, kita cuba baca. Aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a. Cuba ambil. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. Okey, ayat seterusnya surah Al-Baqarah ayat 22 ni belakang ni. Okey, kita baca tengok. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Cuba. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Okey. Ni betul dah umur bersama ni lah bagi cukup 5 dekat. Okey, tak apa. Okey, seterusnya surah An-Nisa ayat 1 belakang ni. Okey, kita cuba baca. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Cuba. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Okey, seterusnya surah ni surah Al-Baqarah ayat 26 belakang ni ada fathatain ni. Okey, yang ni dia ada alif pula tapi waqaf dia sama juga. Thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Okey, seterusnya surah Al-Baqarah ayat 171 belakang ni lah. Okey, kita cuba baca. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'an. Cuba. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Okey, seterusnya surah An-Nisa ayat 89 belakang ni. Kita cuba baca. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Okey, dan yang terakhir surah Al-Waqi'ah ayat 34 hingga 35 belakang ni lah, belakang ni. Kita ambil ayat 35 lah, ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Inna ansha'nahunna insya'a. Ngangau nafas pun. Okey, boleh satu lagi boleh Satu lagi insya-Allah. Boleh Ustaz? Baik, satu lagi muka surat 29 tengok. Tengok perkataan atas ni. Dha'fin, dha'fan. Sama dengan dha'fin, dha'fan. Maksudnya
Perkataan du'fin dan du'fan ni dalam surah apa ni? Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 54 dan 55. Perkataan du'fin dan du'fan ini boleh dibaca dengan du'fin dengan du'fan. Maksudnya tukar baris du' tu. Du' tu asalnya baris atas. Dua-dua baris atas. Du'fin, du'fan. Boleh dibaca dengan du'fin, du'fan. Diharuskan, dibolehkan. Okey, tengok ke bawah tu dia kata perkataan du'fin dan du'fan boleh dibaca, maksudnya harus. Boleh dibaca dengan du'fin dan du'fan. Kita boleh tukar style dia kata. Mana datang selalu berbaca du'fin, du'fan kan. Lepas tu dia kata nak tukar dhammah pula. Kalau orang dengar tu dia kata salah. Kalau dia kata salah dia tak erti dia tu. Kita mengaji kita erti lah kan. Boleh. Ni. Kita cuba baca tengok. Allahul ladzi khalaqakum min. Okey, kita baca dengan apa? Kita baca dengan fathah tu. Okey. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Cuba ni. Okey, quwwah. Try Ustaz. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin dha'fin dengan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Okey. Boleh tak? Try sekali lagi lah. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'alna min ba'di dha'fin quwwah. Okey, tak apalah. Jadi faham situ dah lah. Kata boleh dibaca dengan baris atas. Okey, ni saya baca pula. Ini tak baca. Okey, kemudian boleh dibaca dengan dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Boleh dibaca dengan dhammah. Boleh kan? Okey, boleh faham kan? Okey, insya-Allah. Okey, satu lagi. Last satu lagi. Boleh Ustaz. Last. Okey. Tajuk dia huruf-huruf kecil. Huruf-huruf kecil. Muka surat 30. Huruf-huruf kecil lah. Okey, kita baca kat bawah tu. Huruf-huruf kecil dalam Rusam Osmani. Sekali lagi, huruf-huruf kecil dalam Rusam Osmani. Semuanya dibaca. Maksudnya kalau dalam Rusam Osmani, Quran Rusam Osmani, nampak huruf-huruf kecil semua kena baca. Dan pada Fama. Pada apa ni? Pada Fama. Pada ni lah, pada ayat ni. Pada ayat ni, Ataniya ni boleh diwakafkan dengan dua cara. Pada perkataan Ataniya ni boleh diwakafkan dengan dua cara. Yang pertama, wakaf dengan Atan. Wakaf dengan nun tersebut dimatikan. Wakaf yang kedua boleh dihidupkan nun tersebut. Atani. Maknanya huruf mat ya tu dibacalah. Wakaf yang kedua. Wakaf yang pertama tadi huruf mat ya tu tak dibaca dan disukunkan nun tu. Atan ataupun atani. Boleh wakaf dengan dua cara. Boleh faham kan? Okey, kita cuba baca. Ustaz, yang ya kecil tu ada baris ya? Ya, ada baris. Ada baris. Okay. Ya, ada baris. Bila kita atani kita wakaf jadi sukun. Ni. Atani takkan ataniya kot. Atani. Maksudnya dia matilah bila wakaf yang ni. Kalau wakaf ni memang tak baca terus raya tu. Atan. Okey, kita cuba baca tengok. Surah Al-A'raf ayat 196. Okey. Yang ni nak baca je lah ni. Cuba tengok. Cuba Imi baca tu. Ya. Inna waliyya. Ya, tadi.
Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab. Di sini ya yang kecil tu dibaca lah, dibaca. Ya. Dan dia ada syadah kena tekan. Inna waliyallah. Tu. Nah, dibaca. Lagi kadang-kadang orang keliru dah, kadang-kadang orang tak bisa jumpa. Lepas tu dia macam mana nak baca ni? Tu. Kena baca lah, kena baca. Inna waliyallah. Okey, tak apa yang tu kita sikit ya. Kemudian yang ni pula surah Ali Imran ayat 78. Okey, Elmi cuba baca tengok. Salah ayat 3. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum. Okey, saya baca lah. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum yalwu. Ni nampak tak macam waw kecil ni? Ni macam domah kan? Tapi dia kecil sikit pada domah. Jadi waw kecil ni, waw mat. Kena baca dah, 2 rakaat. Okey, habis. Kemudian surah Al-Anbiya 88. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Okey, cuba baca. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Baik, dekat sini nunji ni, perkataan nunji ni. Yang ni ada qiraat lain yang baca dengan wa kadzalika nujjiyal, ataupun ada juga wa kadzalika nujjil. Dia buat syadah atas jim. Ada qiraat lain lah. Qiraat apa saya tak ingat lah. Saya pernah tanya guru saya tu. Syekh Hisham pun ada juga beritahu dia tu. Nujjiyal ataupun nujjil. Ada qiraat yang lain lah. Tapi qiraat kita Asim baca dengan nunjil. Nun kedua ni inilah nun mati lah. Nunjil okey. Qiraat lain. Sebab tu kalau kita belajar qiraat lain dia pelik pada kita. Kita tak sedengar. Cuma kita jangan tak salah lah. Kemudian surah Al-Anbiya. Yang kecah. Nak saya kecau lah. Okey, surah Al-Anbiya. Okey. Kita cuba baca. Ni waw kecil, alif kecil ni semua dibaca lah. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. Ustaz, yang hu tu memang 2 harakat je? Lahu 4 atau 5 silakan. Okey, sekali. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. Maksilah tawilah. Tu 4 atau 5. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. Okey, maknanya huruf kecil ni semua bacalah. Jangan tak baca lah, kena baca. Okey, surah Quraisy ayat 2. Mana dia? Ni. Ya kecil ni, lepas hamzah ni. Dan alif kecil. Kena baca. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Okey, yang terakhir surah An-Naml ayat 36. Ni yang tadi ni. Kalau kita nak waqaf boleh 2 cara lah. Fama atan. Cara yang pertama kita waqaf pada nun ni dengan sukun. Cara yang kedua kita waqaf pada ya ni. Fama atani. Itu. Nah. Okey, sekarang ni kita sambunglah, kita sambung. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Cuba. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Okey. Jadi wakaf tu macam tadilah 2 cara, atan ataupun atani lah kalau wakaf. Baik, alhamdulillah. Sekadar itu dulu live pada pagi ni, membicarakan tentang beberapa hukum. InsyaAllah kita bertemu pula pada hari Ahad nantilah. Sebab hari Jumaat dan hari Sabtu kita cuti untuk muzakarah kita ni. InsyaAllah hari Ahad nanti kalau panjang umur kita jumpa lagi pada waktu yang samalah. Lebih kurang
pukul 8.45 ke pukul 9 macam itulah insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita kongsikan pada pagi ini, Kak Fauziah lah seorang nak tengok pun kan. Tak apalah, Kak Fauziah faham dan Amy pun faham. Tak apalah, yang lain tu mungkin mereka tengok rakaman, insya-Allah. Mudah-mudahan ramai lagi yang faham. Mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baiklah daripada sebelum ni. Biarlah kita belajar, jangan malu untuk belajar. Jangan malu sebab belajar ni tidak ada had umur. Kecil-kecil pun kena belajar, besar tua kan tak kira lah. Selagi mana ada nyawa, lagi tu kena belajar lah. Sesuailah dengan sabda Nabi SAW, talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan, suatu kefarduan ke atas lelaki Islam dan juga perempuan Islam. Jadi kita kena tuntut ilmu lah. Jadi barang siapa yang melakukan ibadah, sama ada ibadah wajib ataupun sunat, tanpa berpandukan ilmu, maka ia sia-sia sahaja. Sia-sia saja. Amalan dia ditolak oleh Allah, tak diterima. Jadi pastikan kita buat amalan apa-apa ada ilmu lah insya-Allah. Dan carilah ilmu selagi mana ada peluang lah, selagi mana ada peluang insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan kita masing-masing. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita bertemu lagi di dalam live yang akan datang, ayat ni insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi